إلى حضرة النبي المصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم والإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا ولوالدينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi mempertemukan kita di dalam majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar. Satu kitab kenaan dengan doa dan zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, alhamdulillah, hari ini kita pada majlis yang ke-82. Majlis ke yang 82. Dan kita berada di pada bab ma yaquluhu ba'da taghmidul mayyit. Kita sambung bacaan pada bab ma yaquluhu ba'da taghmidul mayyit. Apa yang patut diucapkan, apa yang patut dibacakan ketika mana kita menutup mata si mayat. Jadi kita memejamkan mata si mayat. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi sahih Muslim an Ummi Salamah wa ismuha Hindun radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruh idha qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja an-nasun من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Ummi Salamah, yakni isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummi Salamah. Wasmuha Hindun. Nama asal dia adalah Hindun radhiyallahu anha. Qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ini baginda Nabi SAW telah datang menziarahi Abi Salamah. Ini Abi Salamah ni adalah suami kepada Ummi Salamah. Ini suaminya yang pertama. Dan beliau telah meninggal dunia. Kemudian baginda Nabi SAW datang menziarahinya. Wa qad syaqqa basaruhu.
pada waktu tersebut keadaan Sayyidina Abi Salamah, mata beliau dalam keadaan terbuka. Beliau telah meninggal dunia dan mata beliau telah terbuka. Orang kita panggil terbeliak lah. Fa'aghmadahu, kemudian baginda Nabi terus memejamkan mata Sayyidina Abi Salamah, ini menutup mata beliau. Summa qala inna ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Kemudian Nabi kata, ini selepas mana memejamkan mata Sayyidina Abi Salamah tersebut, baginda kata, sesungguhnya roh manusia itu, setelah mana dicabut, idza qubida, ketika mana telah dicabut, tabi'ahu al-basar, yani ia akan diikuti oleh mata. Ini pandangan mata akan mengikutinya. Yani pandangan mata adalah panca indera yang terakhir yang akan berfungsi setelah mana roh dicabut. Yani tabi'ul basar maksudnya seolah-olah mata tersebut melihat ke arah mana roh tersebut pergi. Fadajjan nasun min ahlihi. Setelah mana mendengar ucapan Nabi tersebut, yakni baginda Nabi mengatakan bahwasanya Sayyidina Abi Salamah telah meninggal dunia. Fadajjan nas, yakni maka orang ramai yang berada di situ mereka bergegak gempita suara mereka. Yakni min ahli, yakni keluarga yakni Abi Salamah, mereka suara mereka bergegak gempita disebabkan terkejut mendengar ucapan Nabi tersebut yang mengatakan bahawasanya Abi Salamah telah meninggal dunia. Ini mereka meratap akan pemergian Sayyidina Abi Salamah. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kemudian baginda Nabi SAW membantah ataupun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Abi Salamah tersebut. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan ke atas diri kamu melainkan perkara yang baik sahaja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kerana sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian doakan. Kerana adat orang Arab pada waktu tersebut, apabila mendengar kematian mereka akan meratap-ratap. Ada sampai mengatakan celakalah ke atasku, celakalah ke atasku, sampai tahap macam tu sekali. Kemudian baginda Nabi datang membantah akan perbuatan tersebut. Baginda mengatakan janganlah kamu mendoakan melainkan yang baik-baik sahaja, kerana sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian Nabi kata ataupun Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkanlah Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatkanlah kedudukannya, darjatnya fil mahdiyyin, di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Wa akhlufhu fi 'aqbihi fil ghabirin, dan gantikanlah dia, yakni gantikanlah dia dalam menjaga anak dan keturunannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunkanlah kami dan juga dia ya rabbal alamin, wahai Tuhan yang pemilik segala seluruh alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah baginya akan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangkanlah ketika mana dia berada di dalam kubur tersebut. Ini terangkanlah kuburnya tersebut. Itu apa yang patut kita lakukan ketika mana kita menziarahi kubur, menziarahi si mayat. Mata dia dalam keadaan, sekiranya mata dia dalam keadaan terbuka, kita disunatkan istihbab untuk memejamkan, menutupkan mata dia, kemudian mendoakan si mayat tersebut dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi tersebut. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kalau orang lain tukarlah nama tersebut, Allahumma ighfir li, nama sebut nama sekian-sekian bulan. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi 'aqbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi.
قلت قولها شق بصره هو بفتح الشين وبصره برفع الراء فاعل شق هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط. Ini permasalahan tentang riwayat. Itu tidak masalah, tidak apa. Qala sahibul af'al yuqalu shaqqa basarul mayyit wa shaqqal mayyit basaruhu idza syakhasa. Okey. Qala wa rawayna fi sunan al-Baihaqi bi isnadin sahih an Bakr bin Abdullah at-Tabi'i al-Jalil. Qala idza aghmaqta al-mayyit faqul bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza hamaltahu faqul bismillah summa sabbih ma dumta tahmiluhu. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sunan Al-Baihaqi dengan sanad-sanad yang sahih daripada Bakr bin Abdullah At-Tabi'i, seorang tabi'i Al-Jalil. Qala idza aqmata al-mayyit. Ini hadis yang ulama kata hadis yang mauquf, yang sampai yang tidak bersambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai kepada para sahabat saja. Yani apa yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh para sahabat. Itu hadis mauquf. Dan hadis mauquf ni boleh dikategorikan sebagai hadis yang sahih ataupun dhaif, hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif, berdasarkan kemungkinan apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, mereka melihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya mereka tidak menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata idza aghmata al-mayyit, yani Bakr bin Abdullah At-Tabi'i Al-Jalil. Beliau meriwayatkan daripada seorang sahabat. Kemudian beliau berkata idza aghmata al-mayyit, apabila kamu memejamkan mata si mayat, faqul, maka ucapkanlah bismillah. Ini setelah mana menutup mata si mayat tersebut, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hamaltahu, dan apabila kamu mengangkat, ini ketika mana nak mengusungnya ke kubur, maka ucapkanlah bismillah summa sabbih ma dumta tahmiluhu. Kemudian bertasbihlah sepanjang mana kamu mengangkat untuk mengusung jenazah tersebut. Itu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dan mereka tidak menyebut secara jelas akan apa yang dilakukan tersebut kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan Nabi buat, kemungkinan Nabi tak buat. Baik. Tapi tak ada masalah untuk kita untuk dilakukan, sebab masih lagi dalam batasan syarak. Baik. Bab yang berikutnya babu ma yuqalu 'inda al-mayyit. Babu ma yuqalu 'inda al-mayyit. Apa yang diucapkan ataupun apa yang dibacakan ke atas kepada si mayat. Qala rawayna fi sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hadartumul marid aw al mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Abu Salamah qad mat. Qala quli Allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu 'uqba hasanah. Faqultu fa'aqabani Allahu man huwa li khairun minhu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyit." Apabila kamu menghadiri ataupun menziarahi orang yang sakit, awil mayyit, ataupun orang yang meninggal dunia. Aw di sini syak daripada perawi. Mereka tak pasti sama ada Nabi sebut al-marid ataupun al-mayyit. Maka mereka meriwayatkan secara kedua-duanya.
Apabila kamu menziarahi orang yang sakit dan juga ataupun orang yang telah meninggal dunia, faqulu khaira, maka ucapkanlah yang baik-baik, sebutlah yang baik-baik, jangan ucap ataupun sebut perkara yang tidak elok. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Kerana apa? Kerana para malaikat yang berada di situ akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Apa yang kalian ucapkan baik, maka malaikat aminkan juga. Apa yang kalian ucapkan yang tidak baik, maka malaikat pun akan aminkan juga. Dan amin para malaikat ni mustajab ataupun Allah Ta'ala kabulkan. Jangan main-main doa ataupun aminnya para malaikat tersebut. Qalat falamma mata Abu Salamah, kemudian Sayyidatina Ummu Salamah menyambung lagi pada kata apabila Abu Salamah meninggal dunia, yakni suami dia yang pertama, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Ummu Salamah pergi jumpa Sayyidina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, kemudian Nabi kata, quli Allahumma ighfirli wa lahu, kemudian Nabi kata ucapkanlah, bacalah doa Allahumma ighfirli wa lahu, ya Allah ampunkanlah aku dan juga dia, wa aqibni minhu uqba hasanah, wa aqibni maksudnya abdilni, ini gantikanlah, ataupun awidni, yang gantikan juga, gantikanlah aku, minhu, yakni daripadanya, daripada kematian Abu Salamah tersebut, uqbah hasanah, dengan gantian yang baik. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, gantikanlah aku dengannya, iaitu dengan kematian tersebut dengan gantian yang baik. Faqultu, kemudian Sayyidatina Ummu Salamah kata, fa'aqabanillah man huwa li khair minhu, maka dengan ataupun disebabkan membaca doa tersebut yang diajarkan oleh baginda Nabi tersebut, fa'aqabanillah, maka Allah gantikan gantikan aku dengan apa yang lebih baik daripadanya, iaitulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau dipinang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Salamah ni adalah saudara susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana masih kanak-kanak, masih lagi bayi. Qultu hakadha waqa'a fi sahih Muslim wa fi Tirmidzi idza hadartum al-marid aw al-mayyit 'ala syak. Begitulah kata perawi, ini kata Imam Nawawi, hakadha waqa'a fi sahih Muslim wa fi Tirmidzi, lafaz tersebut, matan tersebut yang seperti mana yang terdapat di dalam sahih Muslim dan juga Sunan Tirmidzi dengan lafaz au tersebut, disebutkan au 'ala syak, ini syak daripada perawi. Adapun warawaina fi Sunan Abi Daud wa ghairihi al-mayyit min ghairi syak. Adapun dalam riwayat dalam Sunan Abi Daud dan juga selainnya tidak diriwayatkan secara syak, itu disebutkan secara pasti, iaitu idza hadartum al-mayyit, idza hadartum al-mayyit, maka sebutkanlah ataupun ucapkanlah yang baik-baik sahaja, doakan yang baik-baik sahaja. Baik. Qala wa rawaina fi Sunan Abi Daud Ibn Majah an Ma'qil ibn Yasar as-Sahabi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum. Dan Imam ini telah meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Ma'qil ibn Yasar as-Sahabi radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat, ini Ma'qil ibn Yasar. Jarang kita dengar nama sahabat ni, Ma'qil ibn Yasar as-Sahabi radhiyallahu anhu. Disebabkan itulah
Imam An-Nawawi menyebutkan as-sahabi untuk membezakan, untuk menjelaskan kepada kita beliau adalah di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iqra'u yasin ala mautakum, yakni bacalah surah Yasin ke atas mautakum. Ada yang mengatakan, ada ulama mengatakan ala mautakum di sini maksud mereka yang masih lagi hidup dan berada di dalam keadaan nazak. Keadaan nazak. Jadi Nabi pesan, Nabi bersabda, bacalah Yasin ke atas orang yang akan meninggal dunia, yakni dalam keadaan nazak tersebut. Ini baca Yasin. Baik, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Kabir, perintah tersebut adalah berbentuk sunat an-nadbi. Sebab apa? Al-amru, kata perintah tersebut kepada mereka yang dalam keadaan masih lagi hidup, dalam keadaan nazak, berdasarkan itu membaca surah Yasin tersebut. Sebab apa? Berdasarkan mungkin dalam satu hadis Nabi pernah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli syai'in qalbun, setiap sesuatu ni dia ada jantung hati dia. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantung ataupun hati Al-Quran adalah surah Yasin. Hikmah dia kata Imam Ar-Razi tersebut, sebab apa? Sebab setiap anggota badan orang si mayat tersebut berada dalam keadaan lemah. Walaupun lidah dan sebagainya berada dalam keadaan lemah, melainkan hati. Maka hikmah dia tersebut untuk menguatkan hati dia tersebut. Sebab jantung setiap sesuatu ni adalah dia ada jantung hati dia. Maka hikmah dia ada membaca Yasin tersebut kepada si mayat tersebut adalah untuk menguatkan hati si mayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu pendapat Al-Imam Ar-Razi, mengapa hikmah dibacakan surah Yasin kepada mereka yang hendak meninggal dunia. Antara hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama mengatakan bahawasanya di dalam surah Yasin tersebut diceritakan keadaan hari kiamat, berdasarkan hari kiamat dan juga hari kebangkitan di dalamnya. Maka dengan membaca surah tersebut akan mengingatkan kepada si mayat tersebut, si mayat bagi orang yang fahamlah, mengingatkan, akan menguatkan lagi keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tujuan kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membaca surah Yasin kepada orang yang nak meninggal dunia. Baik. Qultu isnaduhu dha'if. Yang kata Imam An-Nawawi, sanad hadis ni adalah dha'if. Fihi majhulan, disebabkan ada dua perawi yang tak diketahui sanad mereka ataupun latar belakang mereka. Lakin lam yudha'ifu Abu Daud, akan tetapi Imam Abu Daud tidak mendhaifkan hadis tersebut. Khilaf di kalangan para muhaddisin. Maksudnya bagi pendapat Imam Abu Daud, hadis ni adalah hadis yang sahih, ataupun hadis yang hasan. Baik, qala wa rawa Ibnu Abi Daud an Mujalid an Asy-Sya'bi qala kanat al-ansar idza hadaru qara'u 'inda al-mayyit surah al-Baqarah. Mujalid dhaif. Dan Ibnu Abi Daud, jadi anak kepada Al-Imam Abu Daud, yani nama beliau Abdullah, yani Abdullah ibnu Abi Daud. Beliau meriwayatkan daripada Mujalid, daripada Sya'bi, mengatakan kanatil ansar idza hadaru, yani golongan ansar,
golongan para sahabat di kalangan Ansar, apabila mereka datang menziarahi orang yang meninggal dunia, qara'u 'indal mayyit surat al-Baqarah. Mereka membacakan kepada si mayat tersebut surat al-Baqarah. Ini surah al-Baqarah. Ini mereka para sahabat di kalangan Ansar, mereka melakukan perkara tersebut, yang membaca surah al-Baqarah ketika mana menziarahi si mayat. Mujalid dhaif. Kata para ulama mengatakan Mujalid ini adalah perawi yang dhaif. Dan ini adalah bukannya hadis. Ini adalah hadis yang mauquf ataupun hadis yang maqtu', disebabkan tidak bersambung sanadnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit. Babu ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Apa yang diucapkan oleh tuan rumah kepada ataupun orang keluarga si mayat tersebut. Apa yang patut diucapkan? Qala rawayna fi sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhlafa Allah ta'ala li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ni sama macam hadis yang sebelumnya, tapi lafaznya berbeza. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun." Tidaklah seseorang hamba tersebut apabila ditimpa musibah. Ini tak kira apa-apa juga musibah. Sama ada musibah sakit, demam, meninggal dunia ataupun kebakaran dan sebagainya, itu semuanya adalah musibah. Bahkan banjir pun musibah. Fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seorang hamba tersebut yang ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran, berikanlah pahala ke atas musibah yang ditimpakan kepadaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah bagiku dengan apa yang lebih baik daripada apa yang aku telah hilang. Illa ajarahu Allah Ta'ala fi musibatihi, melainkan Allah Ta'ala akan ganjarkan, berikan pahala kepada orang yang ditimpa musibah tersebut. Dengan syarat apa? Itu dengan syarat dia mestilah redha dan juga sabar dengan musibah yang menimpa kepada diri dia. Wa akhlaf lahu khairan minha, dan Allah Ta'ala akan gantikan dia dengan perkara yang lebih baik pada masa akan datang. Wa akhlaf lahu khairan minha. Dan hadis ni kalau siapa yang pernah ingat, kita telah baca pada berkenaan dengan Nabi sebut apa? Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun kamu ditimpa musibah, apabila terputusnya tali kasut kamu ataupun tali selipar kamu, itu juga dikira sebagai musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu sunat apabila kita ditimpa musibah, walaupun sekecil-kecil musibah sehinggalah sebesar-besar musibah, disunatkan untuk membaca doa tersebut. Qalat falamma tufiya Abu Salamah, kemudian Sayyidatina Ummu Salamah kata, apabila Abu Salamah, yakni suaminya, meninggal dunia, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani aku membaca apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut.
fa akhlafallahu ta'ala li khairan minha, maka Allah Ta'ala gantikan bagiku apa yang lebih baik daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkahwin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala wa rawaina fi sunan Abi Daud an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza asaba ahadukum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma innaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Maksudnya lebih kurang sama, tapi lafaz dia berbeza. Riwayat daripada Sunan Abi Daud daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza asaba ahadakum musibah," apabila kalian seseorang daripada kalian ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma indaka ahtasibu musibati, ya Allah, kepada engkau sajalah ahtasib, ini aku mengharapkan pahala musibati, pahala bersabar dengan musibah tersebut. Fa'jurni fiha, maka ganjarkanlah aku dengannya, ini ganjarkanlah pahala bagiku. Wa abdilni biha khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Doa tersebut sangat disunatkan, sangat dianjurkan kepada mereka yang ditimpa apa-apa juga musibah. Dan setengah orang dia faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut hanya diucapkan ketika mana mendengarkan kematian. Sebaliknya disunatkan untuk diucapkan apabila ditimpa sebarang apa juga musibah, tak kiralah, walaupun kasut dia hilang ke, barang-barang dia rosak ke, kena banjir ke, semuanya disunatkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, qala wa rawaina fi kitab at-Tirmizi wa ghairihi an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi faqabadtum walada 'abdi fayaqulun na'am fayaqul qabadtum samarata fuadihi fayaqulun na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja' فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد قال الترمذي حديث حسن. Riwayat yang meriwayatkan daripada kitab At-Tirmidzi, yakni Sunan At-Tirmidzi wa ghairihi, dan selainnya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata waladul 'abdi," apabila meninggalnya anak kepada seorang hamba, anak seseorang hamba di sini bukan hamba ni, tapi hamba adalah maksudnya seseorang manusia, anak seseorang manusia. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya. Jadi Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ini Allah Ta'ala bertanya, Allah Ta'ala bertanya kepada pemalaikatnya, yakni malaikat yang mencabut nyawa, iaitu malaikat Israel. Dan qabattum walada 'abdi, kamu telah mencabut, itu qabattum maksudnya mencabut, qabadha ini mencabut, yakni qabattum walada 'abdi, kamu telah mengambil nyawa anak hambaku. Dalam keadaan Allah Ta'ala bertanya, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Fayaqulu na'am, maka malaikat tersebut menjawab na'am, ya. Fayaqul qabattum samarata fuadihi, kemudian Allah Ta'ala akan tanya lagi, kamu telah mencabut jantung hati dia, ini kesayangan dia. Fayaqulu na'am, malaikat pun kata ya. Famadza qala 'abdi, kemudian Allah Ta'ala bertanya dalam keadaan Allah Ta'ala lebih mengetahui, dah tahu dah. Famadza qala 'abdi, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh hamba-Ku tersebut apabila anak dia meninggal, anak kesayangan dia meninggal. Fayaqulun, maka para malaikat pun menjawab hamidaka wastarja',
Malaikat kata dia, yakni hamba tersebut memuji engkau, hamidaka, wastarja, dan beristirja, iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa yaqulu Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala berkata, berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah, maka binakanlah akannya baginya satu mahligai di dalam syurga. Disebabkan dia memuji dan beristirja dan sabar ke atas kematian anak kesayangan tersebut, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, binalah bagi dia satu mahligai, satu istana di dalam syurga, wasammuhu baitul hamdi, dan namakanlah istana tersebut dengan nama Baitul Hamdi. Ini istana ataupun mahligai pujian, mahligai kepujian. Ini ganjaran bagi mereka yang sabar atas kehilangan anaknya. Qala Tirmizi hadisun hasan, kata Imam Tirmizi hadis tersebut adalah hadis yang berstatus hasan. Ini hadis yang sahih. Wa fi ma'na hadza ma rawainahu fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jaza'un idza qabattu safiyyatu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Riwayat daripada Sahih Bukhari. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala. Ini adalah hadis yang hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman. Dia bukan Al-Quran, tapi firman Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma li 'abdil mu'min 'indi jaza'. Tidaklah bagi hambaku yang beriman baginya akan satu balasan idza qabattu safiyyatu min ahli dunya, apabila aku mencabut, mengambil nyawa min safiyyatu min ahli dunya, yakni orang kesayangan dia di dunia ni, ahli keluarga dia, orang yang dia sayang. Summa ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, yakni dia bersabarkan kematian orang kesayangan dia tersebut, illa al-jannah, ini ganjaran bagi dia adalah ganjaran syurga. Dia tidak pasal dia di sini dia tidak kecewa, dia tidak meratap dan sebagainya. Ini dia redha akan kematian orang kesayangan dia tersebut. Ganjarannya adalah syurga Allah Ta'ala. Baik, bab yang terakhir. Babu ma yaquluhu man balaghahu mautu sahibihi. Apa yang perlu diucapkan apabila sampainya satu berita kematian kepada kita. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu fadha' al-mautu fadha'un fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma aktubhu 'indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Ibn Abbas, yakni Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mautu faza'un, kematian itu sangat menakutkan. Fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi, menakutkan di sini adalah maksud sangat menyedihkan, apabila kita mendengar satu kematian, terutamanya orang yang kita sayang, itu sangat menyedihkan. Fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi, apabila sampainya berita tentang kematian saudaranya, falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kita akan menghadap. Allahumma aktubhu 'indaka fil muhsinin, ya Allah, kemudian bacalah doa Allahumma aktubhu
indaka fil muhsinin, ya Allah catatkanlah, letakkanlah dia di kalangan mereka yang muhsinin, yakni waj'al kitabahu fi 'illiyin, dan jadikanlah kitabnya di kalangan, di tempat yang tertinggi. Wakhlufu fi ahlihi fil ghabirin, dan gantikanlah, yakni jagalah ahli keluarganya. Wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau haramkan bagi kamu pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau fitnahkan kami selepasnya. Itu maksud daripada hadis. Apabila kita mendengar satu kematian, maka disunatkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah maktuhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Itu semua kita dah maklum. Baik, dan kebetulan takdir Allah Ta'ala, semalam salah seorang daripada guru saya, iaitu Tuan Guru Yahya, almarhum Tuan Guru Yahya Asy'ari, beliau telah meninggal dunia dalam satu kemalangan yang mengerikan, sangat mengerikan. Dikatakan beliau kereta terbakar dan beliau masih lagi berada di dalam kereta tersebut. Sama-sama kita sama-sama kita doakan akan Allah Ta'ala merahmati beliau, insyaAllah. InsyaAllah setakat ini saja untuk hari ini. Kita tangguh majlis kita pada majlis yang akan datang pada bab ma yaqulu idza balaghahum tu'adu min muslimin. Apa yang perlu kita ucapkan ketika mana sampainya berita kematian musuh kita, musuh-musuh Islam, insya-Allah pada esok hari. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.